Penghayatan etika dan peradaban. Topik 8. Peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Nama pensyarah Ustaz Pisul bin Nasir. Kami dari kumpulan 2. Yang pertama, Iskandar bin Zainuddin. Yang kedua, Muhammad Aiman bin Azan. Dan yang ketiga, Muhammad Umar bin Mio Azlan. Objektif topik 8. Memahami peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Hasil pembelajaran topik 8. 1. Menjelaskan takrifan autoriti dan takrifan harian. 2. Menghuraikan peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Dan yang ketiga, mempamerkan minat sukarelawan dalam mencapai keharmonian masyarakat. Definisi peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial. 1. Pilihan atau pembuatan keputusan dan tingkah laku seseorang memberi kesan kepada alam sekitar di mana ia tinggal. 2. Keputusan yang diambil sebagai individu, pekerja, majikan, rakyat, profesional dan ahli politik memberi impak kepada persekitaran sosial dan fizikal. Yang ketiga, manusia juga mempunyai tanggungjawab ke atas kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk dunia. Dan yang keempat, keseimbangan antara peranan warga negara dan warga global menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kebajikan masyarakat yang adil dan pemeliharaan alam sekitar yang mampan. Aras tanggungjawab sosial. 1. Setiap individu boleh memiliki nilai betul dan salah tentang tindakan peribadinya. Dan yang kedua, individu juga memiliki nilai betul dan salah dalam tindakan kolektifnya apabila berhubungan dengan individu lain, keluarga, komuniti, negara dan masyarakat pada peringkat sedunia. Dimensi tanggungjawab sosial. Yang pertama, kesedaran dalam diri seseorang terhadap ketidakadilan dan kezaliman yang berlaku dalam masyarakat akan mendapat perhatiannya sehingga mahu membawa transformasi dalam masyarakat. Dan yang kedua, tindakan yang diambil akan membawa perubahan sosial dalam masyarakat negara atau pada peringkat dunia. Seperti di dalam video ini, orang Islam yang ingin menunaikan solat di Masjid Al-Kibli dihalang dan diusir oleh penguasa Israel. Sejarah kemunculan prinsip tanggungjawab sosial. Revolusi industri di barat. Ketamakan para kapitalis mengejar keuntungan menyebabkan timbulnya isu penindasan ke atas golongan pekerja. Abad ke-20, syarikat besar mula memberikan tumpuan kepada isu kecekapan dan keperluan pekerja. Pada tahun 1950-an, beberapa organisasi yang menyediakan kerja amal dan sumbangan, tetapi idea tanggungjawab sosial belum benar-benar terbentuk. Dan yang terakhir, kini fokus kepada pembangunan sumber manusia, kenegaraan dan teknologi serta alam sekitar. Bahagian tanggungjawab sosial. Sebagai rakyat ahli masyarakat, tanggungjawab terhadap diri sendiri menjadi ejen moral memastikan setiap tindakan yang dilakukan adalah mengikut etika yang baik tanpa perlu pengawasan oleh agensi penguasaan luaran dan ancaman. Sebagai khalifah, bertanggungjawab dan amanah. Yang kedua, ke atas alam sekitar. Pelanggaran ke atas hukum ekosistem semula jadi mengganggu keseimbangan ekosistem keseluruhannya yang mengakibatkan kemerosotan kesihatan masyarakat atau penduduk. Isu pencemaran masih sukar diatasi kerana kegagalan pelbagai pihak sama ada pengguna, penjaga dan masyarakat awam menghayati tanggungjawab sosial dalam menjaga atau memelihara alam sekitar. Sebagai profesional pekerja, mengamalkan 6 sifat amanah kepada profesion iaitu jujur, berterus terang, cekap, tekun, teliti, setia dan menyimpan rahsia, suasana kekeluargaan, kasih sayang, muafakat dan kebajikan dalam organisasi. Prinsip menjaga tanggungjawab kepada pelanggan atau pemegang taruh pekerja atau profesional memiliki tanggungjawab sosial kepada masyarakat umum dipanggil pihak ketiga tanggungjawab sosial. Yang paling utama ialah memberikan perkhidmatan yang sama kepada semua tanpa mengira agama, warna kulit, jantina, fahaman politik dan status sosioekonomi. Yang keempat,
Organisasi atau korporat perniagaan dan ekonomi tanggungjawab sosial korporat CSR bermaksud komitmen syarikat dan organisasi korporat terhadap keperluan sosial, hak masyarakat, penjagaan alam sekitar, kebajikan para pekerja, hak-hak pengguna dan sebagainya. Kewajipan pengurusan sesebuah organisasi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang membantu dalam kebajikan dan kebaikan kepada masyarakat dan juga organisasi. Terdapat banyak perkara yang kita boleh lakukan dalam kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial, seperti memberi bantuan kepada orang yang memerlukan dan aktiviti kesukarelaan seperti bergotong royong dan majlis berbuka puasa bersama anak-anak yatim. Kesimpulan topik 8, etika moral dan akhlak adalah elemen makna emosi dalaman manusia. Yang kedua, ia adalah tali-tali pengikat kemanusiaan, social bonding, social agreement, hingga terbina hubungan antara manusia, kumpulan, negara dan sedunia. Dan yang terakhir, ia perlu dikaji bukan sahaja pada peringkat individu tetapi juga pada peringkat akar umbi, mikro, masyarakat sivil dan pihak-pihak berkuasa makro. Mutiara kata Donald Enkovec pada tahun 2013, seseorang saintis bukan sahaja mahir dalam fakta saintifik bidangnya, tetapi sedar bahawa sains dan dunia ilmu wujud dalam kerangka masyarakat. Maka setiap kerja saintifik pada dasarnya bermatlamatkan untuk mempromosi dan menjaga kesejahteraan hidup manusia dan masyarakat. Sekian, terima kasih.